Assalamualaikum, salam sejahtera. Koresponden TVS kembali menemui anda bersama saya Syira Abang Mansur dan Encik Iswandi yang sudah pun bersama dengan saya di talian video sekarang ini. Apa khabar Encik Iswandi? Khabar baik, Alhamdulillah. Syira macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Hari ini kita difahamkan perkongsiannya ialah mengenai Nusantara kerana negara jiran kita Indonesia bakal ada ibu negara baru di Pulau Borneo dan nama yang diberi adalah Nusantara. Encik Iswandi, seperti biasa ada laporan terperinci daripada anda mengenai Nusantara ini. Boleh ceritakan dengan lebih lanjut? Silakan. Ya, Syira. Sehari selepas nama ibu kota baru itu diumumkan, Parlimen Indonesia pada 18 Januari meluluskan rang undang-undang pemindahan tersebut dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jaraknya lebih 2,000 kilometer dari sini. Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk menamakan ibu kota baru sebagai Nusantara. Ada lebih 80 nama lain yang dicadangkan. Nama-nama lain seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Warna Pura, Cakrawala Pura hingga ke Kartanegara. Sebelum ini pernah diumumkan bahawa pemindahan akan dijalankan pada 2019, tetapi masalah COVID Mhm. menghentikan pelancangan berkenaan. Dan Syirah. daripada kesemua nama cadangan tersebut, nama Nusantara kini menjadi pilihan hati mereka. Jadi Encik Iswandi, mungkin ada maklumat mengenai bila projek pemindahan ini akan bermula dan apa proses pemindahan, bila proses pemindahan ini akan dijalankan dan sebagainya. Keseluruhan projek menelan belanja sebanyak 35 bilion US dollar akan Mhm. segera dimulakan secara berperingkat. Dalam belanjawan 2022 tahun ini, Indonesia memperuntukkan sebanyak 35 juta US dollar untuk Mhm. pembangunan ibu kota ini. Keseluruhan pembangunan Nusantara dijangka mengambil masa antara 15 hingga 20 tahun untuk selesai sepenuhnya. Mhm. Istana Negara yang berbentuk burung Garuda akan menempatkan pejabat presiden dan dirancang untuk dipindahkan ke sana pada 2024. Desain Istana Kepresidenan yang tular di pelbagai platform media dihasilkan designer daripada Bali bernama Nyoman Nuarta. Istana Mhm. itu akan menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara kenegaraan seperti pelantikan pegawai tinggi kerajaan, tempat mesyuarat dan jamuan negara. Di Mhm. peringkat awal, kementerian yang ikut pindah adalah Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan dan Sekretariat Negara. Syirah. Kalau boleh kira lebih kurang 2 tahun lagi lah untuk perpindahan bagi pihak kementerian yang terlibat. Jadi Encik Iswandi boleh dikongsikan juga apa sebenarnya kepentingan ibu negara baru Nusantara ini kepada Indonesia? Uh, Presiden Jokowi menyatakan Nusantara adalah sebahagian daripada transformasi besar-besaran Indonesia di bawah pentadbirannya. Beliau ada menjelaskan yang Nusantara bukan sekadar perpindahan fizikal pejabat kerajaan. Keutamaannya bagi Indonesia, ia merupakan ekonomi terbesar di negara ASEAN. Uh, Matlamat ada untuk mendirikan sebuah bandar pintar baru yang berdaya saing di peringkat global. Di situ akan bermula transformasi Indonesia ke arah negara yang berteraskan inovasi dan teknologi serta ekonomi hijau. Presiden Jokowi juga mahu Nusantara menjadi bandar yang sihat, cekap dan produktif dan membayangkan penduduknya nanti boleh berbasikal untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ia turut Mhm. menyediakan perkhidmatan keselamatan, pendidikan dan kesihatan bertaraf dunia untuk negara yang populasinya seramai 270 juta orang. Syirah. Mhm. Ya Encik Suwandi, dan seperti yang kita tahu Jakarta juga telah menjadi ibu negara Indonesia sejak negara itu merdeka iaitu pada 1949. Jadi mengapa berubah sekarang ni Encik Suwandi? Ya, tadi yang kekal kan Syirah kan? Selain Mhm. daripada mentransformasi negara ini, Ya. perubahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara berkemungkinan ada kaitan dengan peningkatan pencemaran akibat kepadatan penduduk di Jakarta. Dengan jumlah penduduk seramai 10 juta orang, Jakarta terkenal dengan kesesakan lalu lintas dan kerap mengalami banjir.
Ada laporan menyatakan Jakarta adalah salah satu bandar yang paling cepat tenggelam di dunia dengan anggaran 25 sentimeter setahun akibat pengambilan air bawah tanah yang berlebihan. Ada setengah berpendapat punca tenggelam disebabkan perubahan iklim global. Cuma seperti yang kita semua ketahui, Indonesia terletak di sepanjang zon Ring of Fire di lautan Pasifik dengan gunung berapi aktif dan pergeseran kerak bumi tektonik menjadikannya sangat terdedah kepada gempa bumi. Syirah. Ya, betul. Tak sabar rasanya untuk kita sama-sama lihat pembangunan Nusantara ini seperti yang Encik Iswandi maklumkan sebentar tadi, lebih kurang 15 sehingga ke 20 tahun masa yang akan diambil untuk membangunkan Nusantara ini secara keseluruhan, insyaAllah. Dan pembangunan Nusantara ini bakal mentransformasikan negara Indonesia dan bakal memberikan impak besar juga kepada kami di Sarawak ini, khususnya dalam perdagangan merentasi sempadan melibatkan Sarawak. Baiklah Encik Iswandi, jaga diri di sana. Terima kasih. Syirah juga. Koresponden TVS nak berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Koresponden TVS. Kali ini kita nak bersama dengan Puan Masita Ahmad dari Singapura untuk perkongsian hari ini mengenai sistem perbankan digital Singapura, kerana pihak berkuasa di Singapura dikatakan akan memperkenalkan set langkah keselamatan tambahan bagi memperkukuh sistem perbankan digital Republik itu. Mengapa ia dilakukan? Puan, laporan daripada anda. Silakan. Ya, terima kasih Syira. Apa yang berlaku di sini ialah penipuan pancingan data pengguna menerusi khidmat pesanan ringkas atau SMS semakin menjadi-jadi di sini. Dilaporkan bahawa hampir 470 pengguna OCBC kerugian sekurang-kurangnya 8.5 juta Singapura dolar pada Disember lalu akibat penipuan pancingan data. Mangsa menerima mesej SMS yang kononnya dari pihak bank mendakwa terdapat masalah terhadap akaun perbankan dan pengguna diminta menekan pautan yang diberikan bagi menyelesaikan isu itu. Pautan itu seterusnya membawa kepada laman web bank palsu dan mangsa diminta memasukkan butiran log masuk akaun perbankan internet. Ini memang yang selalu berlaku dalam kalangan kita. Mungkin boleh dikongsikan juga apa reaksi ataupun tindakan Bank Pusat berkaitan isu ini, Puan? Ya Syira, Bank Pusat atau Lembaga Kewangan Singapura atau ringkasnya MAS mengambil berat tentang siri penipuan baru-baru ini dan kerugian kewangan yang dialami mangsa. Memetik kenyataan pengarah urusan MAS, Ravi Menon, ancaman penipuan tidak akan hilang tetapi kami boleh mengurangkan kelemahan sistem daripada diserang. Katanya ia memerlukan tindak balas serampang pelbagai merentasi ekosistem. Menurut Menon, MAS dan pihak Polis Singapura, agensi pembangunan media Infocom serta agensi kerajaan lain yang berkaitan bekerjasama dengan industri keuangan dan syarikat telekomunikasi, persatuan pengguna dan pihak berkepentingan yang lain bagi mengukur daya tahan kolektif daripada serangan penipuan. Mereka akan memastikan bahawa perbankan digital Singapura kekal selamat, cekap dan dipercayai. Ya Syira, antara tindakan mereka adalah bank-bank di Singapura dengan rundingan dengan MAS akan melaksanakan langkah lebih ketat dalam tempoh 2 minggu akan datang. Terdapat 7 langkah. Mungkin saya berikan beberapa, antaranya menyingkirkan pautan klik menerusi email atau SMS yang dihantar kepada pelanggan persendirian, melengahkan tempoh mengaktifkan token digital pada telefon bimbit selama sekurang-kurangnya 12 jam. Juga menghantar mesej pemberitahuan kepada nombor telefon atau email yang didaftarkan dengan pihak bank apabila terdapat permohonan untuk menukar nombor telefon atau alamat email pelanggan. Ya, dan tadi Puan ada menyebutkan bahawa hampir 400 ya kan, 470 pelanggan OCBC mengalami kerugian sekurang-kurangnya 8.5 juta Singapura dolar pada
Disember lalu akibat penipuan pancingan data ini. Bagaimana pelanggan bank terbabit, Puan? Ya Syira, semua pelanggan OCBC yang terjejas oleh penipuan SMS baru-baru ini akan menerima bayaran muhibah sepenuhnya meliputi jumlah wang yang mereka hilang. Menurut bank tersebut, lebih 100 mangsa sudah pun menerima bayaran itu. Saya memetik kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan OCBC, Helen Wong. Pihak bank katanya pihak bank akan membantu aturan dengan semua pelanggan yang terjejas sebelum minggu hadapan untuk menerima bayaran itu. OCBC juga secara proaktif telah menghubungi para pelanggan yang mungkin tidak sedar bahawa aktiviti perbankan mereka membuatkan mereka mudah terdedah kepada penipuan untuk memancing data peribadi. Tindakan ini katanya telah dapat membantu mencegah lebih 200 pelanggan OCBC daripada menjadi mangsa penipuan seterusnya. Baik, terima kasih Puan Masita untuk laporan itu tadi, iaitu mengenai penipuan memancing data peribadi menerusi akaun bank. Jadi berhati-hatilah dalam menekan mana-mana pautan laman web untuk mengelakkan perkara-perkara sebegini berlaku. Itu saja untuk perkongsian koresponden TVS hari ini. Jumpa lagi di perkongsian seterusnya. Saya Syirah Abang Mansor, jaga diri Malaysia.